punya badan. Naik keluar gini di badan ni. Di badan. Ni dia, ni kita. Patut dia mari sini dah. Tak mari, cuba kita. Jangan cuit. Jangan cuit. Yang ada dalam hadis satu masalahnya, kita sembahyang belakang seorang, tarik orang hadapan. Ya, juru dalam dia kata, tarik, pegang baju, jangan tarik kuat, dulu dibati. Pegang seluruh. Orang yang kena tarik, sunat tengok di belakang. Takut-takut ada orang tarik. Jadi bila kita tak rapat, dan dia tadi takut, pulang pada jemaah, maka sentuh je badan. Orang yang sentuh badan, kena mandi rapat. Dah. Waktu belajar, bila belajar, bukti lah kalau kita tahu. Tak bukti lah. Saya pun dah pergi, orang dengar pun dah pergi. Kita boleh tahu orang lain pun dah. Bila-bila dengar orang tanya masalah, saya dengar dah. Ini jawapan. Lagi bagus. Ilmu itu berkembang. Nah. Pak, kadang-kadang kita tanya tu imam lah dia jawab. Tu imam lah dia jawab. Masih besar, tak dia jawab. Tu imam. Nampak? Tu imam sudah batal. Macam mana nak buat? Subhanallah. Dia imam lagi. Tu imam pakai kain koyok. Kain dia, anak-anak buat main. Budak-budak dia buat main ke pecah. Dia main tu jadi api apa semua. Bila koyok kain ayok, dia lipat balik tempat. Budak-budak tak boleh makan. Dia budak-budak. Bila orang faham tu imam pakai kain pecah. Koyok tak besar mana ada besar bincang. Betul lah, dia tak akan luar dada. Jadi kita ada orang dia makan tu. Jadi bila sembahyang, makmu kocok bincang mata. Bila buka nampak. Nampak punggung tu imam. Umpama je. Jadi nak tegur ni. Ada dia jawab, Subhanallah. Subhanallah sampai bila tu imam dah kerti. Terima kain koyok, tak belakang. Subhanallah. Subhanallah. Berhenti dah. Kita jadi terimam. Subhanallah kenapa? Tengah wajib dia, tak ada salah dia. Subhanallah, Subhanallah. Tahan tak kita? Tak tahan. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Dia tanya terimam jawab apa ni? Terimam dia apa? Jawab apa ni? Makmu kita sebelah. Mu tahu dah mu. Kita sebelah. Makmu yang tak hati tu pergi duduk sebelah imam. Jangan cek tak belakang pula. Pergi duduk. Belakang tu pergi duduk sebelah. Bila tu imam, makmu ada mari duduk sebelah, bermakna awak sudah rosak. Keluar orang. Jangan bila ada sebelah tolong. Macam mana nak tentukan arah kiblat jika tiada kompas kiblat? Kiblat ni kalau ada dengan matahari, dengan bintang, dengan angin, dengan apa benda ni kompas. Jadi kalau kompas tak ada, dengan matahari lah. Dia tahun 2 kali. Matahari pada pukul 5.30 petang lebih kurang, dia berdiri di atas Kaabah. Di Kaabah tu lebih kurang pukul 1 tengah hari, di tempat kita 5 lebih, dia akan duduk di atas Kaabah. Pada bulan-bulan lain di kanan atau kiri daripada Kaabah. Itu kaedah. Waktu tiap-tiap hari kita tengok. Jangan tiap-tiap hari lah. Kita pergi duduk kat masjid pukul 5 petang, 5.30. Kita kena tengok keadaan matahari dengan dinding masjid. Kalau dinding masjid ini, matahari kini. Perlu ingat sekali, kalau matahari ke sini dalam hutan, ke sinilah kiblat. Itu kewajipan kepada kita umat Islam. Kalau kita sini nak tengok matahari. Kerana matahari dia tak lagi mesti godong. Daripada sini, dia beredar sini. Daripada sini, dia beredar sini. Pulau hujung laut. Dan kiblat, agak kiblat. Bagaimana cara solat taubat bila perlu dilakukan? Tidak ada sebenarnya solat taubat secara terperinci. Cuma Rasulullah mengajar kita, bila kita dirasa kita bersalah dan kita nak kembali kepada Allah, maka kembalilah kita dengan memulakan dengan beramal serta-merta.
Amal benda yang boleh sekali dalam kehidupan umat manusia tidak lain daripada sembahyang. Sebab itulah terkenal dengan nama sembahyang sunat taubat. Sebenarnya bukan nama itu untuk sunat taubat, tapi siapa yang bertaubat maka mulakan sekarang itu juga dengan satu amalan. Jangan tunggu lama. Nah, jangan taubat hari ini, esok nak sembahyang. Tak, taubat terus satu sembahyang. Sembahyang sunat 2 rakaat. Nah, Pak Nabi bila susah dia sembahyang 2 rakaat, bila dia gembira dia sembahyang 2 rakaat juga. Begitu juga bila bertaubat dia ajar kita supaya sesuatu mulakan dengan amal, maka nama amal itu solat sunat. Dulu orang panggil orang yang bertaubat sunat mengerjakan solat. Akhirnya solat tersebut sampai kita terkenal dengan nama solat sunat taubat. Tak wajib kita niat saja bersembahyang sunat taubat. Tapi kalau nak niat macam tu tak ada masalah. Mulakan dengan 2 rakaat sembahyang sudah dikira orang yang mengerjakan solat setelah daripada bertaubat. Tidak ada sembarang bacaan yang telah ditetapkan. Air tak ada hampir bersuci jika campur dengan air lebihan wuduk sah untuk bersuci mandi. Baik. Air wuduk campur lebih, campur dengan air yang kita tak ada di dalam berti. Boleh ke tak? Kita nak buat apa benda ni sebagai taharah. Gini. Ni air bawah ni ada besar. Kita ambil wuduk ikut air. Bawah ni tempayang contoh orang. Kita ambil wuduk, pakai bukan kita ambil wuduk, dia masuk dalam tempayang. Tempayang tu warna suci ke tak? Jawabnya masih suci. Air yang bukan kita ambil wuduk kena tangan dalam jumhur ulama dipanggil musta'malu. Nampak? Musta'mal. Tapi dia masuk balik di dalam bekas tu yang ada air banyak, dia akan jadi mutlak sebelum. Faham? Jangan salah faham. Yang jadi musta'mal kesemuanya ialah bila kita ambil wuduk, kita tak ada besar yang kosong. Selesai ambil keadaan, air dalam bekas yang baki tadi adalah musta'mal. Tapi kalau air yang terkunci, dia bekas jatuh, ambil wuduk, masuk dalam air yang mutlak, dia tidak akan jadi musta'mal. Dia tetap menjadi mutlak. Kerana air mutlak dia kuat. Air musta'mal dia tidak kuat. Betul kan kalau kita nak solat apa-apa pun kena kotor semua solat sunat wajib kita yang pernah kita tinggal. Kalau tidak, solat kita tidak diterima. Masalahnya ulama terbagi pada 3 dalam bab ini. Pandangan yang pertama dalam mazhab Syafi'i tak boleh kita buat hak sunat, melainkan kita bayar hutang hak dulu. Pendapat yang kedua mengatakan taklah kita kerjakan serta. Iaitu jangan kita buat yang sunat saja. Kita buat sunat-sunat yang berat dan kita bayar hutang kepada Allah. Faham? Dan kalau kita bayar, kita buat yang sunat saja, kita tak bayar hutang Allah, maka kita tengok dulu hukum Allah ni lagu mana. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki sepakat pasal mazhab wajib kena bayar hutang yang wajib. Jadi kita tak bayar hutang, kita buat benda yang lain itu tidak haram, tapi dia tergantung. Nampak? Sehingga kita bayar akan hutang yang wajib dahulu. Kita hutang orang kawan kita. Dalam Islam Nabi kata kalau kita hutang orang RM100, sunat kita bayar lebih. Bukan riba ni tuan ni minta lebih. Sunat kita bayar lebih. Katakan hutang RM10 atau RM100, bila kita nak bayar hutang, kita sunat bayar RM110 atau hadiah dia gula sekilo. Tapi kita nak bayar hutang RM100 tu, dia gula sekilo. Marahlah tuan. Faham punya agak sendiri. Soalan seterusnya. Macam mana nak khusyuk dan sembahyang? Kita nak khusyuk, tapi tak ada nak khusyuk. Jawabnya khusyuk ini satu benda yang sunat dalam sembahyang. Nampak? Adapun sengaja tidak khusyuk adalah berdosa. Dia tulis sikit. Tapi khusyuk adalah sunat. Sengaja tak khusyuk adalah berdosa. Macam mana? Di sembahyang, aku nak sembahyang tapi aku tak mau khusyuk malam ini. Haram. Jadi khusyuk ini sunat. Kenapa sunat je? Kata ulama, kerana benda yang sangat susah. Kalau benda tu wajib, ramai orang masuk neraka kerana tak khusyuk. Sedangkan sahabat mengadu kepada Nabi tidak khusyuk. Dan itu sahabat kalau kita dia ayam merah kapun. Sahabat mengadu tak khusyuk. Hanya dalam sejarah 2-3 orang sahabat yang sampai cerita pada kita sembahyang khusyuk. Bukanlah kata ramai tak khusyuk, tapi yang cerita tentang khusyuk tak ramai. Nampak? Dia tengok sembahyang, seorang sahabat burung hari duduk tak tahu. Sebab burung tu ingat tiang padu. Syoknya tiang. Sebab burung. Burung pun ingat tiang. Kerana terlalu khusyuk. Tak bergerak. Jadi
Ini juga ulama tafsir khusyuk dengan makna tamakun, makna duduk diam, tak bergerak-gerak. Nah, itu aja maya burung dan tertawa. Wah lagi tengok ini. Kalau lapor kali-kali bikin macam tu maya. Ini maya. Macam mana dulu? Maya. Jadi khusyuk banyak mereka. Yang pertama sekali diam segala anggota. Dalilnya Nabi tengok seorang laki-laki semayang dan tangannya bergerak. Nabi kata orang ini tidak khusyuk. Kalau dia khusyuk, dia cari tangan dia tidak bergerak. Nampak? Itu yang paling mudah. Diam dulu. Kita semayang, diam, jangan gerak. Batu nak garu hanya bila perlu. Faham? Sebab dia bergaru khusyuk. Kalau kita kata ulama, kalau kata tu yang kalau kita tidak garu, jadi tidak khusyuk, maka harus garu. Nampak? Tapi jangan bila berasa garu, jadi buruk air. Diam, jangan gerak. Kemudian yang peringkat kedua, tengok benda yang kita baca. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ingat dalam hati. Bila kita kata Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, mu yang jaga alam ini. Tengok maksud bacaan sampai sadar Alhamdulillah. Tak dapat 4 rakaat, 1 rakaat dulu, slow and steady. Jangan gaduh. Sebab tu sekarang banyak ustaz-ustaz dia ambil, dia buat buku kecil-kecil ni, terjemahan bacaan dalam sembahyang, supaya kita tahu makna dalam bahasa Melayu. Bila kita tahu, khusyuk sikit. Dan kita tak beli kau, sikit-sikit kau. Poket RSX, 68 dia. Kalau yang SKPC, 170. Ada. Terjemahan bacaan sembahyang. Ringgit tak apa-apa, saya tak beli juga. Belilah. Buku kat meta RSX kau. Duduk kat api mereka, baca besar. Allah Akbar, Maha Suci Allah, Maha Besar Allah. Yang sebagai besar sungguh. Betul. Hijab. Lepas saya bilang ini pula Rabbil Fili pula tak Rabbil Fili, ya Allah ampunkan warhamni, kasihanilah aku. Hijau. Harus pulang ambilnya baru kita tahu daripada takbir sampai salam. Nah, tak ada buat sampai ketua masuk kubur kita dah mati. Dan saya balik tanya kau kita. Nah, Abu Bakar cuba diterjemah. Tak usah semayang, Rabbil Fili. Tubik air kecil tak boleh. Nampak? Pasal apa? Pasal kita tak ingat. Soalan seterusnya. Apakah ukur cukur bulu kaki bagi laki-laki? Boleh tak cukur bulu tangan pula? Ambil bulu yang cukur. Jawabnya laki-laki makruh cukur bulu kaki. Dan kalau dicukur itu supaya nampak licin seperti perempuan, hukumnya haram. Orang buang ni sunat cukur bulu kaki yang lepas kalau menyerupai lelaki. Nah, tapi kalau ada suami, berajak pada izin suami. Umpamanya dia jenis bapak jarang banyak tak ada bulu kaki. Nah, tapi lepas macam lelaki kaki dia. Tak apa orang apa putih. Dia minta izin lelaki dia tak boleh. Aku kena bulu kaki. Apakah ukur perempuan pakai loket betul haiwan atau benda hidup? Contohnya burung hantu. Ini soalan top ni, minggu 2 ni. Nah, jawabnya tidak berlaku kesepakatan ulama-ulama mutaakhirin pada masalah pakai loket dengan bentuk binatang. Nah, kebanyakannya mengatakan haram, sebahagiannya mengatakan makruh. Jadi kebanyakan mengatakan dosa kalau betul-betul binatang. Jadi jangan buat. Kalau bentuk tu menyerupai outline saja dimaaf pada syarat. Outline saja, bahagian luar tu saja. Macam orang pakai pink ni kan. Pink tu dibuat macam belian ni kan. Bentuk tu macam lama-lama tapi bukan bentuk dengan detail. Kalau detail tu jadi kuasa ulama setengah ulama kata haram. Nah, jadi burung batu tu dia detail. Ada mata, ada bulu, ada kaki 2. Lepas tu jangan. Setengah ulama kata haram, setengah ulama kata makruh. Tak ada kata sunnah. Nah, jadi banyak lagi benda betul-betul yang boleh. Betul buah hantu kan boleh kan. Nah, betul
Budroza. Apakah hukum main kita akustik? Kita akustik ke? Kita akustik ke, kita cover ke, dia sama je hukum dia. Dia tiap-tiap permainan yang tidak datang nas daripada dia ada nas suruh bermain, maka permainan itu hukumnya makruh. Dan bila dia datang dalil, maka jadi haram. Biasa orang tak ada nas, dia makruh saja. Tiap-tiap permainan tak kira. Tak game apa-apa pun makruh saja. Tapi makruh benda mana makruh? Ma la yu'aqabu fa'iluhu wala yusabu fa'iluhu. Perkara yang tidak diseksa orang yang mengerjakan dan tiada berpahala orang yang meninggalkan. Dan berpahala orang yang meninggalkan. Mana makruh? Siapa yang tak buat, orang yang buat tidak akan berdosa. Faham tak? Jadi itulah dalam masalah ini. Ada tak pula? Okey, kita tahu haram ke tak? Ada tak hadis-hadis kita sebut tentang kita? Tak ada sebut. Faham? Dah ada anak bunyi bertali. Wah, ini lemah dah pula. Kerana itu, jika kumpulan ulama daripada dulu sampai sekarang, tidak betul. Ada yang kata haram dengan Islam, ada yang kata harus dengan Islam. Kita ambil pendapat yang benar. Pendapat Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, iaitu mainan alat-alat muzik ini asalnya tidak haram, dan kalau melanggar peraturan baru pun jadi haram. Di antaranya ada hidangan arak, di antaranya untuk menghiburkan orang-orang yang minum arak, di antaranya ada wanita pula masuk bernyanyi, di antaranya menyebabkan kita lalai daripada tuntutan agama. Faham? Jadi kalau tidak ada lalai daripada agama, masih ada ulama yang mengatakan tidak haram. Jadi faham ni benda muka tak? Bukan benda muka. Jadi bukan benda muka, jangan lagi masuk dalam hadis. Qali wajib biyadi. Tak boleh kita nak buat perkara ini. Nah, dan kita tak suka, dia suka. Akan ada perselisihan di kalangan ulama. Kita point kita tu, ijma ulama dulu. Ni mau belajar, tender saja joget, kedarah-darah, ikan betul judi kasino, haram dengan ijma ulama. Soalan seterusnya. Apa kau lipat dengan baju suatu solat dan kaki semua gitu juga? Di semaya buka lipat dengan baju. Jawabnya sejuk. Baik. Tidak ada hadis yang menyebut dengan detail jangan lipat dengan baju atau muka lipatan baju. Yang adanya hadis supaya jangan ikat rambut ketika semaya. Jadi bila kita ikat rambut, apa juga kata ulama yang mensyarahkan hadis, rambut kita ni bila dia sujud, dia nak bergerak bersama-sama yang lain anggota. Dia nak sujud juga. Bila kita ikat dia kemak, bila kita sujud dia tak bergerak. Sedangkan dia adalah makhluk Allah. Bila dia bergerak, dia menjadi saksi, dia juga sujud kepada Allah. Dia akan nanti. Maka sunat tepat rambut, jangan ikat masa sembahyang. Faham tak? Bukan wajib, sunat saja. Maka ulama-ulama pun mengkiaskan dengan lipat dengan baju. Bila kita lipat begini, kita sujud tak gerak dia. Nah, bila kita buat begini, dia bergerak bersama-sama. Itu saja dengan kiasan. Tak usah malam dalam bagi. Dan apa? Buka balik lipatan baju. Masa kita nak habis sembahyang, wuduk memang kita buka. Nak buka balik. Gitu. Dan lipat kaki masalah hadis lebih pada buku lali dalam perkara. Dengar oleh bukan haram. Pendapat yang pertama, orang yang lebih pada buku lali makruh. Sama barang dengan buku lali harus. Atas pada buku lali sunat. Itu saja. Dan yang haram tak kira kita cengkak atau labuk, sombong kepada Allah. Bagaimana nak bergaul dengan perempuan di universiti? Mana boleh gaul-gaul kita? Gaul maknanya bukan. Maknanya boleh bermuamalah, bukan bergaul. Tapi dia ada peraturan-peraturan. Ni peraturan mana dia ajar cara bergaul. Ni kata sembahyang jemaah. Mana-mana masjid pun dia buat dah. Campur lagi buat main mohon. Dah perempuan belakang. Walaupun tak wajib letak tapi janganlah campur sekaligus. Tak ada lagi sembahyang mana buang lagi. Dah memang tak jadi lapar kat
dah jadi para kanak dah baca 60 kanak. Kau ajak kau dah, kau ajak. Jadi ikut peraturan lagi itulah. Dia ada jangan sampai berlebih lebih. Dah bukan Islam yang menghalang, jangan sampai lebih lebih. Nah,